Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk keluar daripada sesi circuit breaker ini dalam keadaan sihat, dan moga-mogalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya wabak COVID-19 ini dihapuskan daripada muka bumi ini, insya-Allah, amin. Selamat kembali tuan-tuan puan-puan kepada sesi tazkirah ringkas online Masjid Al-Mawaddah, dan hari ini giliran saya untuk mengongsikan tentang topik 7 antara mereka yang akan memperolehi teduhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara mereka yang akan mendapat teduhan daripada Allah Subhanahu wa taala di hari mahsyar, di mana tiada teduhan yang lain, ada 7 golongannya. Nabi SAW pernah bersabda tentang 7 golongan ini, dan hari ini saya akan mengongsikan dengan tuan-tuan puan-puan antara 3 yang akan memperolehi teduhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini bukan tertakluk sahaja kepada pemerintah, bukan tertakluk sahaja kepada raja, bukan tertakluk sahaja kepada CEO dan sebagainya. Sebenarnya kita semua juga adalah pemimpin. Pemimpin, yakni kita ni diamanahkan untuk memimpin keluarga kita masing-masing, di mana seorang ayah itu diwajibkan untuk memimpin isterinya dan juga anak-anaknya. Seorang ibu digalakkan untuk memimpin anak-anaknya dan sebagainya. Kita ni semua diamanahkan untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Dan ketika mana kita ni disuruh kita ni diuji lah dengan ujian-ujian pemimpinan, di situlah kita hendak berlaku adil. Berlaku adil ni maksudnya apa? Kita ni tidak berat sebelah ketika mana kita hendak menjatuhkan sesuatu decision ataupun sesuatu bukan hukuman lah, tak semestinya hukuman. Seperti contoh, anak kita yang pertama bergaduh dengan anak yang kedua, kita harus selidik yang mana yang salah dan juga kita jatuhkan hukuman yang setepatnya, yang setimpalnya. Kerana apa? Kerana ketika mana kita contoh anak pertama dengan anak kedua, dan kita berat sebelah lah, kita ada sayang anak ni lebih, ataupun kita suka kita sayang kawan ini yang lebih dan sebagainya. Jadi kita ketika mana kita berat sebelah, itu bermakna kita berlaku zalim. Kezaliman ini bukanlah sesuatu yang diajar oleh Nabi kita SAW. Hendaklah kita berlaku adil di dalam apa-apa tujuan pun, apa-apa perkara pun. Sehingga mana Nabi SAW bersabda, jika anaknya sendiri Fatimah radhiyallahu anha ini melakukan curian ni, ataupun dia mencurilah, Nabi SAW akan memotong tangannya. Ini menunjukkan keadilan Nabi terhadap anaknya sendiri. Jadi kita sebagai ibu bapa, kita pun haruslah berlaku adil kepada anak-anak kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maksudnya apa? Setiap kamu semua adalah pemimpin, dan setiap kamu semua akan disoal atas pemimpinan kamu semua, atas rakyat ataupun kita punya yang kita pimpin itulah. So kita sebagai ibu bapa, sebagai ketua dan sebagainya, kita haruslah berlaku adil terhadap kesemua yang kita memimpin, kerana ini adalah satu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mana kita berlaku adil kepada anak-anak kita, kepada kita punya rakyat, kita akan mendapat teduhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana matahari itu sejengkal daripada kepala, yang lain semua sedang kepanasan, ada yang disabdakan oleh Nabi tenggelam dalam peluhnya sendiri, kita berasa tenang sahaja. InsyaAllah kita kejarlah yang pertama, yakni pemimpin yang adil.
Yang kedua pula adalah seorang belia yang meluangkan masanya untuk worship Allah Subhanahu Wa Taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk para belia yang sedang di luar sana, mereka yang menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tertakluk kepada solat dan solat sahaja. Ini juga amal-amal kebajikan, membantu mereka yang dalam keadaan susah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun volunteer di masjid ke, yang melakukan kerja-kerja sukarela di masjid. InsyaAllah ini pun akan menjadi di antara mereka yang mendapat teduhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam keadaan di mana ramai para belia yang sedang terpedaya dengan tipu helah dunia, akan ada segelintir budak-budak belia ini yang akan choose ataupun memilih untuk meluangkan masa mereka untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah antara sebabnya Allah akan memilih para belia ini untuk menjadi di antara mereka yang Allah akan senangkan hari mahsyar mereka. Jadi kita pun seperti mana kita tahulah di masjid-masjid sekarang merata Singapura ada pun badan-badan belia. Jadi kalaulah kita pun tak tahu macam mana nak luangkan masa kita, yang kita ada masa lebih, kita pun nak luangkan masa kita dengan sebaiknya, maka silalah ikuti kita ataupun join kita punya Mosque Youth Wings lah. InsyaAllah kalau anda tidak tinggal di persekitaran Masjid Al-Mawaddah, cubalah di masjid-masjid yang lain juga. Sebab almost all hampir semua masjid ada badan belia masing-masing, kerana kita pun mahu belia untuk spend their time, meluangkan masa mereka di masjid, insya-Allah. Yang ketiga pula adalah seorang hamba atau seorang a man who is in love with the mosque. Hati seorang lelaki yang terpaut kepada masjid. Seseorang itu, lelaki atau perempuan apabila hatinya terpaut pada masjid, ini adalah antara mereka yang akan dilindungi ataupun akan diteduh oleh teduhan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati yang terpaut ni bukan maksud aku cinta masjid hanya di lidah sahaja, tidak. Dia akan mengamalkan juga, dia cintakan masjid, dia akan datang ke masjid, meluangkan masanya di masjid dan sebagainya. Kita tahulah sekarang tengah masa-masa yang agak sukar. Jadi percintaan kita kepada masjid pula macam mana? Kadang-kadang kalau masjid itu perlukan bantuan dan sebagainya, kita luangkanlah wang kita yang selebihnya untuk kepada masjid, untuk supaya masjid dapat terus sustain ketika dalam keadaan yang susah ini. Dan juga kita pun insya-Allah haruslah memahami kenapa masjid-masjid ditutup. Masjid-masjid ditutup, dan insya-Allah kita pun dalam perjalanan masjid ni akan dibuka semula insya-Allah. Dan ketika mana masjid tu dibuka semula, hati kita dipenuhi dengan kegembiraan. Itulah antara tanda kita ni cinta akan masjid kita. Kegembiraan itu haruslah diikuti dengan insya-Allah. Kalau contoh kita masjid dah dibuka tapi kita masih tak dapat untuk solat kerana ramai sangat, tak apa, tak kisah dahulu. Yang penting kita memahami bahawasanya ada mereka yang lebih perlu untuk menunaikan solat mereka di masjid, seperti abang-abang GrabFood rider kita, GrabFood, Foodpanda dan sebagainya. So insya-Allah kita walaupun kita cinta akan masjid-masjid kita pun haruslah memahami dan memberi peluang kepada mereka yang lebih memerlukan untuk menunaikan solat-solat mereka di masjid. Dan insya-Allah satu hari nanti marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya masjid kita dibuka dengan sepenuhnya, dan supaya wabak COVID-19 ini dihapuskan daripada muka bumi ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah 3 daripada 7 mereka yang akan mendapat teduhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di hari mahsyar nanti. Di dalam episod seterusnya saya akan kongsikan yang lagi 4 insya-Allah. Itu sahaja daripada saya, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.